scared. All I wanted to do was play with you. Hi, Assalamualaikum semua orang. Kembali Nasim here. I hope you're in a good mood today because it's a good day to have a good day. So hari ni guys, kita kembali lagi di segmen creepy dan kali ni kami nak ceritakan dekat korang kisah seram yang berlaku dekat salah satu sekolah SMK di Sarawak. SMK apa? Ianya dirahsiakan. Tapi SMK ni dia ada asrama tau. Ada asrama puteri, ada asrama putra yang panggil. Ada asrama lelaki dan asrama perempuan. Dan kisah ni juga terdapat pengajaran yang kita boleh ambil di penghujung video. So, sebelum Kama start, Kama nak bagi tahu korang dulu. Yang tanya Kama beli topi kat mana, Kama beli shawl kat mana, Kama beli hoodie dekat mana, Kama beli lampu ni dekat mana, macam-macam benda Kama beli dan korang nak tahu Kama beli kat mana. Korang boleh join Telegram Kama QH Shopping. Dekat sini Kama dah send semua link Shopee yang Kama pernah beli yang korang selalu tanya Kama. And korang follow juga Instagram Kama, Kamarina Hasim, untuk tahu update-update tentang YouTube Kama. Dan Kama ada juga share tips-tips yang bermanfaat dekat Instagram. So, tanpa membuang masa, jom kita baca doa dulu, mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. Okay guys, pemilik kisah hari ni nama dia Vanessa. Dan kisah seram yang dialami oleh Vanessa ni berlaku dalam asrama perempuan. So, kita cerita pasal Vanessa dulu. Vanessa ni umur dia waktu tu 16 tahun atau tingkatan 4. Waktu tu 2013. So, sekarang ni umur dia dah 24 tahun. Dan kisah ni tentang kenakalan dia waktu dia zaman sekolah dulu. Vanessa ni menganut agama Kristian dan dia ada juga kawan-kawan yang Muslim dekat sekolah tu. So, masa Vanessa tingkatan 4, dia merupakan pelajar baru, antara pelajar baru yang masuk dalam SMK tersebut. Dia masuk-masuk je banyak sangat cerita, kisah seram yang diceritakan oleh senior-senior dekat situ. Sebab sekolah yang dia duduk tu sangat keras. Memang popular dengan kisah-kisah seram. Dan sekolah itu juga popular sebab pernah ada kes rasukan terbesar sehingga melibatkan 40 orang lebih student. Tapi bila Vanessa ni dengar cerita tu, dia macam tak kisah sangat, dia tak ambil berat sangat. Okay, so ini yang seram guys. Dekat asrama puteri dia tu memang betul dekat dengan satu pokok buluh yang besar. Dan pokok buluh ni lah yang selalu menjadi cerita turun-temurun dalam sekolah dia. Korang nak tahu tak? Pandang je pokok buluh tu memang dah seram sebab dia macam ada aura-aura suram, gelap dekat bahagian situ. And ada juga kisah dari pekebun-pekebun dekat situ. Diorang dah cuba banyak kali untuk potong pokok buluh tu, tapi tak pernah berjaya sebab selalu akan ada kemalangan tau. Contohnya ada yang terkena parang, so luka. Ada yang sakit teruk setiap kali dia cuba untuk potong buluh tu. So, kisah pertama yang Vanessa sendiri alami dalam dia punya asrama puteri tu adalah first kali ada satu kerasukan yang berlaku. Kerasukan ni berlaku dekat salah seorang student perempuan dekat situ. Dan student perempuan tu pun merupakan salah seorang budak baru. Yang budak baru masuk. Sama lah macam Vanessa ni. So, budak baru ni sebenarnya dia jenis yang pendiam, pemalu. Rambut dia pun panjang gila sampai dekat aras pinggang. Kejadian tu berlaku waktu pukul 10 malam macam tu. And masa tu Vanessa dia ada dalam bilik dia tau. Bilik dia tu hujung sekali, memang jauh sekali dengan pokok buluh tu. Tiba-tiba malam tu ada junior datang masuk bilik. Dia macam hebah-hebahkan lah. Dia cakap ada perempuan jerit tadi, jerit-jerit kat sana. Sebab mungkin bilik Vanessa je kot kat situ yang senior. Jadi junior-junior tak tahu nak buat apa bila diorang terdengar jeritan daripada bilik tu. Dan jeritan tu datang daripada satu bilik kosong. Tapi sebenarnya bilik tu bukanlah tak digunakan langsung. Bilik tu memang kosong. Tapi budak-budak Muslim, student-student Muslim selalunya solat dekat situ. So Vanessa dan roommate-roommate dia pun pergilah ke tempat yang diorang kata dengar jeritan tu kan. Sampai je dekat situ dia pandang budak baru tu. Budak baru tu terus jeling dia tau. Dia jeling Vanessa, dia jeling orang sekeliling. Lepas dia jeling tu, dia terus lari. And then diorang pun kejar lah kan. Budak baru tu dia lari sampai ke gate.
gate dekat asrama puteri tu. Tapi nasib baik asrama puteri tu bila dah malam diorang memang akan kunci gate tu. Jadi budak baru tadi yang kena rasuk tu dia tak dapat lah nak keluar daripada gate tu. Lepas tu tahu tak, diorang dah sampai kat depan tu, tengok-tengok budak baru tu tercegat depan gate yang terkunci tu. Tercegat macam tu. And then budak baru tu cakap apa tahu? Buka pagar ni, buka pagar ni. Macam tu. Dengan nada dia yang garau. Maksudnya memang waktu tu dia dah kena rasuk. Lepas dia cakap macam tu, dia terus pengsan depan gate tu. Lepas tu yang Vanessa dengan sini-sini yang lain tu macam dah gelabah lah dekat situ. Tak tahu nak buat apa kan. Macam tak sangka cerita-cerita yang sini selalu ceritakan tu akhirnya terjadi juga time batch diorang ni. Lepas tu diorang pun call lah warden. And then malam tu juga warden call parents budak yang kena rasuk tadi tu. And parents diorang datang malam tu dan bawa balik budak yang kena rasuk tu. Dan sebenarnya korang itu permulaan cerita ni. So, time ni Vanessa dia macam alah you know budak-budak nakal kat sekolah menengah dulu kan. Lagi-lagi senior kat sekolah tu. So, jenis-jenis yang agak berani agak lah. So, cerita dia disebabkan baru je lagi insiden tu berlaku, insiden kerasukan tu. Dia rasa macam nak prank kawan dia. Oh! Okay, so cerita dia Vanessa dah tahu setiap malam waktu time prep tu, pengawas asrama memang akan meronda lah, ditugaskan meronda kawasan tu sebab nak pastikan semua orang turun prep. Jadi sebelum malam tu diorang dah plan, Vanessa dengan kawan-kawan dia dah plan. And Vanessa sendiri cakap plan ni agak jahat. So niat dia nak prank seorang kawan dia yang bernama Mel. Vanessa dengan kawan-kawan dia ni siap bekerjasama lagi dengan geng-geng budak lelaki untuk prank si Mel ni. So, diorang pakat dengan budak lelaki pasang satu kain putih dekat buluh tu. Buluh yang keras tu. So, diorang pasang kain putih dekat situ. And then diorang ronda-ronda sekitar asrama tu sambil buat bunyi. Bunyi ketawa, bunyi menangis. Macam takut-takut kan. Lepas tu, yang Vanessa ni ajaklah Mel kan. Macam, kononnya nak pergi ke arah pokok buluh tu supaya Mel tu ternampak kain putih tu. So dia pun bawa lah Mel ni jalan-jalan sambil tu terdengar lah bunyi yang diorang kacau-kacau, gelak-gelak menangis tu. Sampailah dah ke kawasan pagar belakang. And kat situ memang dah gelap guys. Lepas tu Vanessa ajak Mel jalan-jalan. And then ternampak dekat buluh tu dia kata, Mel apa tu? Apa tu Mel warna putih tu? Sebenarnya waktu diorang tengah perjalanan jalan-jalan tu, Mel dia dah rasa tak sedar hati dah. Dia dah cakap lah, dah lah jom lah balik, dah lah tak payah lalu sini. Tapi diorang kan nak prank sampai jumpa kain putih tu. Lah kejap lah, sabarlah. Masa tu diorang dah nampak Mel ni memang tercungak-cungak sebab takut dengan suara-suara tu. Diorang ingatkan lah. Okay, masa bila diorang dah tunjuk kain putih yang dekat buluh yang diorang pasang sendiri tu, Mel pusing. Memang dia ternampak kain putih tu, dia terus pengsan dekat situ. And dorang semua tak expect Mel punya terkejut tu sampai pengsan tau. Semua dah cuak, semua macam apa kita nak buat ni? Apa kita nak buat ni? Lepas tu kan diorang sepakat dengan budak lelaki kan. Lepas tu diorang pun cuba angkat Mel ni sebab dia dah terjatuh pengsan dekat depan buluh tu tau. Lepas tu seorang angkat. Dia angkat memang tak dapat angkat sebab berat gila dia kata. Padahal Mel ni orang dia kecil guys. Kecil dan berat dia 38 kg. Kecil je orang dia. Lepas tu Vanessa terpaksa minta tolong dua orang budak lelaki untuk angkat Mel ni. And Vanessa dengan kawan-kawan yang lain pergi jumpa warden. Waktu dia jumpa warden tu, diorang panggil sekali ustaz yang ada dekat sekolah tu lah. By the way, Mel kawan Vanessa ni pun bukan Islam. Waktu ustaz datang untuk merubat kan, untuk tengok apa yang berlaku, time tu dah ada 4 orang lelaki tahan Mel dekat depan pokok buluh tu tau. Sebab dia dah start meronta. Tadi kan pengsan je kan. Sekarang dia dah sedar dan dalam keadaan kerasukan. Sekali ustaz tu datang, ustaz tu terus cakap dengan benda yang ada dalam badan Mel tu. So ustaz tanya, kau siapa masuk dalam badan dia? And then benda tu cakap, aku nak dia. Dia milik aku. And then ustaz tu tanya lagi, kau asal mana? Lepas tu benda tu jawab, dari buluh. Dia tunjuk buluh. Ustaz tu tanya, berapa umur kau? And then dia jawab 300 tahun. Lepas tu ustaz tu dah malahan nak tanya-tanya dia. Ustaz terus bagi tahu, keluar dari badan dia. Tubuh badan dia bukan milik kau tapi milik Tuhan. Ustaz pun startlah baca ayat-ayat ruqyah untuk keluarkan jin tu daripada badan Mel. So dekat situ ada jugalah student-student yang Islam, yang Muslim, tolong sekali ustaz tu untuk baca ruqyah, baca ayat-ayat yang ustaz tu suruh. Dan disebabkan dekat situ pun ada Vanessa, ada kawan-kawan dia yang bukan Muslim juga. Diorang pun baca doa tapi dalam agama diorang sendiri.
Lepas tu waktu tu Vanessa cakap dia nampak ustaz tu macam gaya dia macam sembelih-sembelih tau dekat badan Mel ni. Sekali Mel termuntah, and muntah dia tu muntah kuning dan hitam. Dia sedar tapi badan dia masih macam lemah, long line macam tu. So macam biasa warden ni call lah parents Mel ni, and malam tu juga parents dia bawa dia balik rumah. Esok tu penyelia asrama tanya dekat Vanessa dengan geng dia apa yang terjadi malam tu. Dan diorang pun jujur je semua. Diorang kata nak buat prank, diorang letak kain putih apa semua. And of course lah diorang kena marah sebab benda tu diorang nak main-main, and end up jadi macam ni dan menyusahkan banyak pihak macam tu. Dan sejak daripada kerasukan Mel tu, daripada pokok buluh tu, makin banyak gangguan yang berlaku dalam asrama perempuan ni. Malam tu Vanessa ni dia tidur dekat bilik kawan dia tau, sebab start tu dia dah takut nak tidur seorang-seorang. Diorang tidur ramai-ramai dalam bilik tu. Sampai ada pukul 12:30 malam macam tu, semua orang dah tidur kecuali Vanessa. Dia cuba pejam mata tapi tak tertidur juga tau. Sampai dia dah geram, dia bangun, dia tengok semua kawan dia dah lelapkan mata. And then dia baring balik, dia cuba lagi tutup mata. Pusing kiri, pusing kanan. Tiba-tiba dia terdengar bunyi budak-budak tengah berlari atas tikar. Masa bila pula ada budak-budak dekat asrama perempuan ni? Lepas tu bunyi budak-budak lari tu makin dekat, sampailah Vanessa rasa bunyi tu berhenti betul-betul dekat sebelah dia. Waktu ni dia dah rasa macam, padahal dia tutup mata tau, tapi dia dah rasa macam ada benda tengah berhenti dekat depan dia, dekat sebelah dia. Waktu ni Vanessa dah takut sangat-sangat sebab ini merupakan pengalaman pertama dia kena gangguan macam ni tau. Dia tutup mata tapi dia rasa macam ada benda tu tengah tengok dia dalam keadaan terbongkok macam tu. Lepas tu Vanessa ni terus tampar kaki kawan ni dekat sebelah sambil dia tutup mata lagi tau, macam gerak-gerakkan macam tu. Nasib baiklah kawan ni tu bangun, terjaga. Lepas tu dia cakap, kenapa ni Van? Dengan dalam keadaan dia mamai kan. Lepas tu Vanessa ni dia diam je tau. Dia merasa macam at least kawan dia tu bangun, bukan dia seorang je yang tengah terjaga waktu tu. Lepas tu Vanessa ni dia tak jawab, dia tak cakap apa-apa pun. Kawan dia pun teruskan tidur dan Vanessa ni pun akhirnya tertidur juga malam tu sebab mungkin dia terlalu letih. And bukan gangguan masa nak tidur je berlaku dekat Vanessa ni. Waktu dia nak pergi toilet pagi-pagi kan, sebab diorang ni bangun pukul 6 pagi. So nak pergi bersiap ke sekolah lah kan. So pagi tu mamai lah Vanessa ni, mamai. Lepas tu waktu dia lalu dekat beranda, dia tengoklah dekat bawah kan. Sekali memang dia tengok kat bawah tu memang tepat dekat gate asrama. And gate asrama tu waktu tu masih terkunci pukul 6 pagi tu. Tapi apa yang dia tengok bukan gate tu. Dia nampak ada satu kambing hitam dekat luar gate tu tengah menghadap dia yang tengok daripada atas. Kambing hitam guys. Mana datang kambing hitam ni? Tak pernah nampak dekat area situ. Dah tepat-tepat dia pandang dekat arah Vanessa ni. Tapi disebabkan waktu tu langit masih suram kan, tak begitu ada cahaya matahari lagi, so dia macam tak dapat pastikan betul-betul itu makhluk apa. Tapi dia yakin itu binatang sebab dia nampak ada tanduk. So Vanessa pun terus jalan pergi ke toilet. Malam berikutnya, waktu tu dah beberapa minggu macam tu lah, Mel kawan dia yang dia prank tu pun dah balik ke asrama balik. So malam tu diorang sebenarnya ada pertandingan badminton dekat dewan sekolah. Jarak asrama diorang, tempat yang diorang tidur tu, dengan dewan sekolah dekat pertandingan tu agak jauh jugalah perjalanan tu. Dan laluan dia pun agak gelap ya dekat situ. Hanya ada beberapa lampu je yang hidup. So diorang ni memang pergilah ke pertandingan badminton tu. And then waktu diorang nak balik daripada dewan sekolah ke asrama diorang, dah pukul 9 malam. And waktu ni sekali lagi Vanessa dan kawan-kawan dia buat kerja gila lagi. Yelah budak-budak muda kan, tak serik lagi. Vanessa pun dia mengaku waktu tu dia nakal. So sekarang ni dia dah umur 24 tahun ni guys. Waktu diorang tengah melintasi bangunan sekolah tu, Vanessa sajalah jerit, "Apa benda tu weh? Apa benda tu?" Macam nak kenakan budak-budak dekat situ. Lepas Vanessa cakap macam tu, dia tunjuk semua budak-budak kat situ lari dari tapukang. So waktu diorang memang main-main saja, seronok tengok budak-budak takut kan. Sekali waktu diorang tengah lari tu, Vanessa sempat toleh ke belakang. Waktu dia toleh belakang tu, dia ternampak ada bayang-bayang hitam
tengah kejar dorang semua. Dah terkejut lah dia. Niat kan nak buat main-main je, sekali jadi betul-betul pula. Lepas tu diorang lari selaju mungkin sampailah dah berdekatan dengan asrama puteri tu. So time tu diorang dah jalan slow balik, masing-masing tercungap-cungap, ambil nafas. And kawan-kawan dia cakap lah, kau ni Vanessa, bodoh lah, dia kata. Asyik nak takutkan orang je. So kawan-kawan Vanessa ni marah lah dia. Lepas tu Vanessa ni macam tersengih-sengih je lah kan. Sampailah dah sampai dekat bilik diorang. Masuk je pintu bilik, tiba-tiba kawan dia yang Mel tu, dia tunjuk-tunjuk dekat arah tingkap. Lepas waktu dia tunjuk-tunjuk tu, sambil keadaan dia sesak nafas, tercungap-cungap macam tu. And dia terus terjatuh ke lantai dan meronta. So diorang ni macam, aduh, lagi sekali Mel ni. Sebab bila orang dah first time kena rasuk kan, badan dia mudah untuk dirasuki lagi dengan entiti-entiti tu. Macam badan dia tu dah ada akses untuk benda tu masuk. Lepas tu Vanessa ni dia rasa bersalah sangat-sangat sebab dia rasa dia punca Mel ni kena rasuk lagi malam tu. Lepas tu waktu dia nampak Mel ni tengah kena meronta-ronta macam tu, macam binatang pun ada gaya dia, Vanessa ni dia terus peluk Mel. Padahal semua orang dekat situ dah lari daripada bilik tu. Vanessa seorang je yang di dalam bilik tu sambil peluk Mel. Dan dia nangis, dia cakap, Mel, balik Mel, balik Mel. Terus peluk dia terus kuatkan diri dia sebab dia rasa bersalah sangat dengan kawan dia. And then kawan-kawan dia lain semua keluar daripada bilik tu dan panggil Ustaz the Warden. So macam biasa Ustaz datang dan jalankan rawatan, ruqyah apa semua tu. Mel sekali lagi kena balik rumah dia guys. Padahal dia baru je pulih kan seminggu sebelum tu. Lepas tu Vanessa dengan kawan-kawan ni semua menangis lah. Sebab ni diorang rasa punca daripada diorang. And masing-masing semua salahkan diri sendiri. Dalam sebulan jugalah Mel ni dia tak balik asrama tau. Maksudnya dia punya teruk kesan kerasukan tu. And tibalah satu kejadian malam kemuncak lah kita panggil. Malam yang paling teruk berlaku dekat asrama perempuan tu. So cerita dia, ada seorang budak lelaki. Waktu ni dah sebulan lebih berlalu, Mel dah baliklah ke asrama tu. Ada seorang lelaki ni kawan Mel, tapi dia agak obses sikit dengan Mel. Padahal diorang tak declare apa-apa pun. Mel anggap dia kawan saja, tapi dia sangat, orang kata apa, overprotective macam tu lah. Dia tak kasi Mel ni kawan dengan budak-budak lelaki yang lain. Dan disebabkan tu Mel rasa terganggu, rasa stres. So malam tu macam biasa ada prep budak-budak asrama kan. Vanessa dan kawan-kawan dah perasan dah Mel ni macam tak ada mood je kan. And malam tu juga diorang ada perjumpaan dengan warden. So semua budak-budak asrama akan berkumpul lah. And then waktu ni Vanessa nampak macam Mel dia tunduk je muka dia, macam masih sedih lagi. Daripada pagi dia moody sampai ke malam tak habis-habis lagi moody. Lepas tu kawan Vanessa ni pun tegur lah, kau okey tak ni Mel? Jangan sedih, tak payah kisah sangat lah pasal mamat tu, dia kata. Lepas tu Mel cakap, aku tak suka lah macam ni. Sambil dia cari kain seluar dia tau malam tu. Dia tarik kain seluar dia macam ni. Lepas daripada kawan Vanessa tu tegur tu, tiba-tiba Mel terus bercakap, membebel seorang-seorang tau. Dia membebel pasal kawan lelaki dia tu. Aku tak sukalah dia tu, asyik-asyik nak marah aku. Aku bercakap sikit je dengan kawan lelaki lain, takkanlah aku nak kawan dengan dia seorang je. Dia membebel lah. Tiba-tiba dia tengah membebel tu, dia tergelak. Dia nangis. Lepas dia nangis, dia tergelak balik. And Vanessa waktu ni dah perasan suara Mel tu sebenarnya kecil. Kenapa suara dia jadi kecil? Lepas tu kawan Vanessa ni macam dah tegur lah kat Vanessa, aku rasa ni bukan Mel ni, macam tu kan. Macam masa-masa dah cuak lah. Tiba-tiba Mel menjerit malam tu. Padahal waktu ni tengah perjumpaan weh. Perjumpaan memang ramai budak-budak dekat situ. Warden dekat situ pun terkejut. Sebab Mel ni dia meronta kerasukan tu depan warden sendiri. Lepas tu budak-budak lain semua berundur kan. Dah terkejut lah semua, macam bangun berundur daripada situ. Kecuali kat situ ada Mel dan Vanessa dengan kawan-kawan orang. So Vanessa ni dia peluk badan Mel, kawan Vanessa ni peluk kaki, pegang tangan. Tapi benda yang ada dalam badan Mel ni sangat-sangat kuat. Bayangkan masa diorang tengah tahan Mel ni, Mel boleh tertendang meja tu sampai boleh tergerak, terpusing. Padahal meja tu besar yang boleh memuatkan 10 orang bawah meja tu. Korang boleh bayangkan tak betapa besar? Bila besar mestilah berat kan. Meja tu sampai tertolak jauh tau, hanya disebabkan satu tendangan kaki Mel ni. Lepas tu adalah juga beberapa cikgu-cikgu yang datang tengok keadaan. Lepas tu ada juga ustaz-ustaz yang datang. Ustaz cuba tanya-tanya benda yang ada dalam Mel tu, tapi dia tak jawab. Dia macam meronta-ronta lah, menjerit. Waktu tu student-student masih belum dibenarkan keluar daripada dewan tu lagi tau. So memang semua menyaksikan benda ni. Lepas tu ustaz tu dah malas nak tanya-tanya, dia terus bacakan ayat. Ustaz tu baca ayat,
Tiba-tiba Mel ni terus jerit yang paling kuat sampai semua kawasan sekolah tu blackout. Sumpah macam dalam movie weh. Tapi memang itulah yang berlaku. Bila dah macam tu, start je blackout, semua student perempuan menjerit ketakutan. Dan waktu blackout ni lah Mel ni mengilai. Dia pergi mengilai pula guys. Seram gila waktu tu, sampai kan ada gangguan dekat sekeliling dewan tu juga. Ada yang baju kena tarik, ada cikgu yang nak kena terhantuk dekat dinding. Malam tu memang tak ada hujan, tak ada angin ke apa, tapi semua pintu tu tertutup dengan sendiri. Macam dia just terhempas. Lepas tu masing-masing budak student perempuan semua dah berpegangan tangan lah kan, peluk each other sebab masing-masing takut. Lepas tu beberapa cikgu dekat situ, diorang tolong bawa budak-budak perempuan ni masuk ke bilik masing-masing. Lepas tu cikgu-cikgu tu pun ingatkan lah student-student jangan lupa doa apa semua, ikut agama masing-masing dia kata. Dan Mel masih meronta-ronta dekat dewan tu. Dekat situ cuma ada ustaz, cikgu-cikgu yang mampu bertahan. Yang rasa lemah semangat apa semua tu memang semua keluar daripada situ. Dan sebenarnya Vanessa dan beberapa kawan dia ada dekat dewan tu lagi, sebab diorang yang tolong pegangkan van ni. Waktu ni Vanessa kata tangan dia sampai darah-darah tau, luka. Tak adalah teruk tapi macam luka lah, sebab waktu dia tengah tahan ni, Mel pun cengkaman kuku tu sangat-sangat sakit. Lepas tu tiba-tiba Mel tunjuk dekat penjuru dewan. Dia cakap, itu. Lepas tu ustaz tu pun terus doa. Mel terus jerit kesakitan. Daripada pukul 8 malam kejadian ni berlaku sehingga pukul 2 pagi. Ya Allah, lama gila weh. Barulah benda tu keluar daripada badan Mel. Dan macam biasa parents dia datang untuk bawa balik Mel. Tapi cerita belum habis sampai situ je guys. Masa Mel ni dah balik, waktu tu dah tengah pagi-pagi buta lah kan, lampu pun menyala balik tau. Yang lepas blackout tu, memang blackout daripada pukul 8 sampai 2 pagi tu lah. Lepas Mel tu balik, lampu dah boleh on. Lepas tu diorang pun balik lah ke bilik. Tiba-tiba ada seorang junior ni, dia rasa macam dia lemah waktu tu. Dia sempat lah bagi tahu yang dia takut dia kena rasuk. Dia sempat bagi tahu senior dia yang dia rasa something dalam badan dia. Lepas tu Vanessa ni terus panggil penyelia perempuan. Lepas tu penyelia tu suruh bawa junior tadi tu tidur rumah penyelia tu. And satu malam tu sebenarnya diorang semua, Vanessa, kawan-kawan yang roommate diorang dengan junior tu tidur dalam rumah penyelia tu tau. And malam tu penyelia tu doa lah dekat diorang semua and bagi diorang minum air. So itulah penamat cerita Vanessa yang terjadi dekat asrama dia yang berada di Sarawak. So Vanessa cakap Mel, kawan dia tu sekarang alhamdulillah dah sihat dan ceria. Okay, so itulah kisah dia, agak ekstrim ya. Tapi kita boleh menilai sendiri kan apa pengajaran yang kita boleh dapat daripada sini. Janganlah kita cuba untuk menunjuk hebat, untuk buat benda ni macam orang kata jangan buat main lah senang cerita. Jangan buat main. Sebab bila risiko tu berlaku, kita bukan saja menyusahkan diri kita, kita menyusahkan orang-orang lain yang tak terlibat juga. So itulah dia pengalaman yang tidak boleh dilupakan oleh Vanessa waktu dia zaman sekolah. Okay, sampai di sini sajalah kisah creepy kita. Thank you yang dah tengok video ni sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye!